Ramai berhenti membeli dan mengguna 7 produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual iaitu merkuri. Sektor kecantikan merupakan sektor yang pesat dan juga sektor yang banyak kontroversi. Hal ini kerana produk ini mendapat keuntungan yang tinggi. Namun, lambakan produk kecantikan di pasaran tidak tentu selamat digunakan. Tidak semua produk yang dihasilkan mengikut piawaian yang ditetapkan dan mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika masa depan anda ditentukan oleh kecantikan kulit, sejauh manakah kecantikan yang diperlukan? Pemikiran Malaysia ni stereotip kepada putih itu adalah suci dan hitam itu adalah kotor. Jadi mereka lebih memilih untuk berkulit cantik, berkulit putih dan cerah berbanding yang berkulit gelap. Lelaki ke perempuan, memang orang kat Malaysia ni memang suka sangat dengan orang yang berkulit cerah, putih, tak ada jerawat semua. Orang merasakan dengan adanya orang yang berkulit cerah ni, macam tumpuan orang ramai tu akan lebih lagi daripada orang yang berkulit gelap. Padang Besar Perlis Malaysia merupakan sebuah lubuk perniagaan yang terkenal. Di sini, terdapat pelbagai produk serta makanan yang diimport dari negara seberang. Antara produk yang terkenal termasuklah produk kecantikan. Tawaran harga terhadap produk kecantikan yang rendah menyebabkan permintaan yang tinggi dalam kalangan pengguna produk kecantikan, termasuklah produk timbang kilo. Salah seorang kru kami telah menemu ramah seorang peniaga produk. Tak macam kalau yang ni kan apa beza dia ni. Yang ni ada 5, yang dia ada 4 lah. Okay, lepas tu macam kunci tu sama. Kunci sama lah. Cuma dia tambah toner. Toner ni. Dia beza toner je lah. Tapi ramai yang beli yang ni dia sini. Kalau tak mau toner yang kata ni lah. Yang 4 dalam 1. Okay. Kiranya ni pakai night dulu ni pakai Untuk malam lah. Untuk malam juga? Ya, malam dulu. Dia kunyit dengan yang treatment. Yang ni? Ni untuk pagi. Pagi. Dia tu cuci muka? Dia cuci muka dia ada sabun. Sabun? Oh, ni sabun ni Kenapa tak ramai? Ya, benda kan harga lah. Ramai kan ada. Ramai orang cakap okey lah. Ya. Daripada Satu yang banyak orang beli glowing lah. glowing. Terima kasih. Bagi mendapatkan penjelasan dengan lebih tepat, temu ramah dari pakar dalam bidang ini dibuat. Pada masa kini sinonim dengan kecantikan. Jadi nak tak nak mereka ni akan cuba cari apa jua barang, barang kosmetik lah untuk menjadi cantik. Jadi pemilihan barang tu adalah penting. Yang mana barang kecantikan kosmetik yang baik perlu dipilih dengan baik lah. Tapi ada juga yang wanita ataupun pengguna ni menggunakan barang kosmetik timbang kilo, yang mana kebanyakannya mempunyai bahan terlarang. Antara bahan terlarang yang terdapat, yang pertamanya hydroquinone. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tretinoin, dan yang ketiganya adalah merkuri ataupun bahan raksa. Dan ketiga-tiganya sebenarnya bahaya untuk kesihatan pengguna tersebut, terutama dalam masa jangka panjang dia. Pengguna yang menggunakan bahan kosmetik yang mempunyai bahan terlarang ni, kemungkinan ada beberapa kesat yang akan mereka dapati. Okey, sebelum tu kita kena tahu fisiologi badan dulu, yang mana kulit kita ni mempunyai sel, yang mana sel tu nama melanocyte. Sel melanocyte dia menghasilkan melanin yang memberikan tona, warna dan juga kepada kulit kita. Jadi bahan-bahan yang saya katakan tadilah, iaitu 3 bahan tadi mercury, hydroquinone dengan tretinoin ni, yang pertama sekali dia akan menipiskan kita punya kulit. Bila dia menipiskan kita punya kulit kita akan jadi sensitif. Yang pertama dia akan jadi sensitif lah. Bila kulit kita sensitif, dia akan menyebabkan kita mudah jadi ruam pada kulit.
dan yang kemudiannya kawasan kulit kita tu akan jadi kurang lembap. Bila kurang lembap, jangkitan mudah berlaku pada kulit tersebutlah. Dan yang kemudiannya salur darah kita juga akan jadi mengecil. Yang mana bila salur darah ni mengecil, bahan-bahan ataupun jangkitan mudah berlaku. Jangkitan mudah berlaku. Contohnya jangkitan bakteria atau jangkitan kulit lah. Satu lagi, bila dia menipis kulit ni, lagi mudah untuk bahan tersebut diserapkan ke dalam badan. Contohnya lah, saya bagi yang paling bahaya lah antara tiga tu, iaitu merkuri ataupun bahan raksa. Bahan raksa ni atau merkuri ni adalah satu logam. Logam yang mana salah satu-satunya logam yang cair di muka bumi ni. Jadi bahan raksa ni dia akan memberi kesan negatif, terutama apabila digunakan dengan jangka masa yang panjang, yang mana dia akan menyebabkan kerosakan pada saraf. Itu yang pertama lah. Sistem pencernaan kita pun akan jadi terkesan juga. Dan yang paling kita risau juga sebenarnya, kita punya masalah buah pinggang. Sebabnya buah pinggang kita ni fungsi dia untuk menapis bahan-bahan ni. Yang mana bahan merkuri tu dia menghasilkan toksin yang akan merosakkan segi bahan kita punya buah pinggang lah. Itu antara kesan-kesan yang utamalah yang mana pengguna perlu tahu bahayanya bahan-bahan yang dalam kosmetik timbang kilo ni. Produk pemutih kulit yang mempunyai bahan-bahan yang bahaya akan mendatangkan kesan jangka masa yang lama kepada pemakai. Mereka yang memakai produk ini akan menyebabkan kulit mereka rosak dan teruk. Malah lebih bahaya, akan mendatangkan kesan kepada organ dalaman seperti buah pinggang. Mula gunakan produk lokal ni waktu seingat saya pada tahun 2018. Waktu tu saya jumpa produk ni dekat pasar malam. Dan ada ramai kawan yang pakai produk yang sama. Dan bila saya tengok perubahan dekat muka mereka tu, menjadikan saya ni boleh terjebak sekali nak pakai produk tu. Bukan muka diorang jadi lain tau. Bila pakai produk ni jadi putih, lepas tu memang bersih, memang tak ada jerawat langsung. So sebab waktu tu viral kan produk pemutihan ni, so saya dengan berfikiran singkat terus beli dekat pasar malam. So bila saya pakai tu, saya pakai lama juga, lebih kurang 2-3 bulan. Waktu minggu pertama saya pakai tu memang tak ada apa-apa perubahan lah dekat muka. Tapi bila lama-lama, dalam sebulan tu saya dah boleh nampak, dah boleh rasa. Katakan bila saya pakai local product ni, kesan dia tak lama pun. Dalam masa 3 hari macam tu dah boleh nampak dah perubahan dekat muka. So jadi bila saya pakai dalam masa awal permulaan 3 hari tu, muka saya dah start makin cerah. Lepas tu jerawat semua memang hilang. Tapi masalahnya muka saya tangan hitam. So tapi saya try je pakai sebab saya rasa macam okey lah, nampak cantik kan sebab putih. Jadi saya pakai lebih kurang 3 bulan. Pada akhirnya tu sebab saya stop guna local product ni, sebabnya saya nak beli produk tu tapi dekat pasar malam tu dah tak ada jual. Dia kata dah tak ada stok. So jadinya saya tak pakai dalam lebih kurang seminggu. Dan bermulalah kisah mana muka saya memang breakout teruk. Bila saya stop pakai, keluar habis semua jerawat, segala jerawat pasir, jerawat batu semua keluar. Jadi dari situ saya punya self esteem of course lah akan turun kan. So jadi macam-macam lah orang cakap pasal muka saya. Ada yang kata kena buat orang, ada yang kata allergic. Tapi saya tahulah memang salah saya pakai tu. So jadinya bila muka dah start teruk macam tu, saya ambil inisiatif untuk pergi jumpa doktor lah, doktor pakar kulit. So bila saya jumpa doktor pakar, dia tengok saya punya laporan perubatan dan skincare saya guna, dan barulah doktor tu kata yang sebenarnya saya dah guna local product yang ada bahan terlarang dalam produk saya tu. Saya dah jumpa doktor, adalah ubat-ubat yang saya dapat daripada doktor. Ambil masa dalam lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun juga untuk muka saya
pulih kepada asal itu pun tak sepenuhnya macam yang sebelum. Kegairahan pengguna khususnya wanita untuk kelihatan cerah dan berseri menjadi faktor utama lambakan produk kecantikan dalam pasaran. Nasihat saya supaya pengguna ni bijak dalam memilih lah, ya. Yang mana kita dah tahu, ya, produk kosmetik timbang kilo ni bahaya, bukan pada masa waktu kini, tapi mungkin akan datang, ya, selepas lama penggunaannya, ya. Bukan saja bahaya kepada kita lah, ya. Yang mana janganlah kita mengorbankan masa depan kita tetapi untuk dapatkan kecantikan pada waktu kini, ya. Dan kita perlulah pilih produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah, yang mana kita boleh periksa di dalam NPRA, National Pharmaceutical Registry Agency, ya. Yang mana di dalam tu kita boleh periksa lah bahan tu disahkan ataupun tidak, mendapat kelulusan ataupun tidak. Jika tidak, nasihat saya janganlah kita ambil bahan tersebut. Nasihat saya dekat orang ramai dan pengguna-pengguna produk skincare, janganlah kita taksub sangat dengan keputihan. Bagi saya yang asli tu lagi baik. Dan kalau betul pun kita nak support local product, boleh, tak ada masalah. Asalkan kita tahu daripada mana asalnya bahan skincare kita tu dan apa bahan yang ada dekat dalam produk kita. Jadi saya harap semua orang dapat menjadi seorang pengguna yang bijak.